Fokus dari negeri di bawah bayu, pembukaan perniagaan peruncitan Kojasamat berupaya bantu usahawan Sabah. Butiran lanjut langsung bersama Joviana Jim di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Tun Julia, pembukaan perniagaan peruncitan melalui Kojasamat dilihat mampu membantu usahawan di negeri ini memasarkan produk keluaran tempatan ke peringkat lebih tinggi. Kojasa yang dijenamakan semula di bawah anak syarikat Khazanah Sabah Berhad QSB selaku syarikat pelaburan milik penuh kepada kerajaan negeri Sabah telah ditambah nilai dengan menawarkan harga kompetitif dan boleh dibeli melalui aplikasi digital e-Post. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Masdi Manjun berkata, Kojasamat merupakan platform penghubung antara pengedar barangan runcit serta produk keluaran tempatan kepada pembeli dengan harga mampu milik. Saya menyuruh semua masyarakat negeri Sabah supaya menyokong usahawan-usahawan tempatan dengan membeli barangan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri dan semuanya ada di sini di Kojasa kali ini. Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan 2 Sabah berkata demikian kepada media selepas merasmikan pembukaan Kojasamart di Suria Inanam, Kota Kinabalu. Kojasamart menyasarkan pasaran golongan peniaga mikro, kecil dan sederhana serta B40. Cawangan kedua Kojasamart bakal dibuka di Anjung Selera, Kota Kinabalu hujung tahun ini. Penduduk di Tenem yang layak menerima dos penggalak COVID-19 diminta hadir ke pusat pemberian vaksin PPV mengikut janji temu yang ditetapkan. Ia bagi mengelak kesesakan di PPV Pejabat Belia dan Sukan Tenem. Pegawai daerah Tenem Sung Kim Rumanggun berkata pengambilan dos penggalak penting bagi meningkatkan imuniti daripada jangkitan COVID-19. Selaku pegawai daerah di daerah Tenem, saya merayulah kepada semua penduduk di daerah Tenem ini, khususnya mereka yang 60 tahun ke atas itu, datanglah untuk mendapatkan booster dose ini untuk kebaikan kita bersama, kesehatan keluarga kita, keselamatan kesehatan kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Penghargaan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Daerah Tenom. Setakat ini, lebih 500 petugas barisan hadapan di Tenom telah menerima dos penggalak. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Sung Kim merakamkan penghargaan atas kerjasama pelbagai agensi kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan sukarelawan yang menjayakan 96 program outreach vaksinasi di daerah berkenaan. Peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN yang memberi lebih banyak kelonggaran berkuat kuasa Isnin lalu disambut baik rakyat. Kelonggaran ini termasuk penganjuran majlis dan aktiviti sosial seperti mengunjungi pusat beli belah dengan 50% kapasiti ruang dan pencarakan fizikal. Mereka yang ditemui di Kota Kinabalu bersetuju pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu diteruskan. Berpuas hatilah dengan tindakan kerajaan yang memberikan kebenaran, memberi peluang agar melepaskan tekanan daripada pandemik selama ini yang berlaku di negara kita lah. Boleh berkumpul dengan keluarga-keluarga yang jauh atau yang dekat dalam satu majlis. Masuk fasa keempat ni sebenarnya bagus. Tapi kita sebagai rakyat Malaysia kena sentiasa berjaga-jaga juga. Walaupun kita dibagi kelonggaran, sentiasa ikut SOP yang kerajaan bagilah. Kita kena bantu frontliner. Okey, pada kami yang ahli perniagaan ni kami sangat bersyukurlah. Macam sekarang kami boleh start open booth begitu. So sangat bersyukurlah dengan semua ni. Segala aktiviti sudah dibenarkan. Harap apa-apa yang sudah dibenarkan, SOP kita kena jagalah. Jangan terlalu ambil mudah. Harap orang-orang di luar sana boleh jaga SOP. Orang bilang kita jaga kita lah. Aktiviti dan majlis sosial seperti kenduri kendara, sambutan perayaan, pernikahan atau pertunangan, perkahwinan dan majlis resepsi dibenarkan bagi individu telah lengkap vaksin.
Pelan Pemulihan Negara Fasa 4 peringkat negeri Sabah dikekuasakan hari Isnin lalu iaitu 8 November 2021. Namun itu bukan salah satu keselesaan dan rakyat Sabah mengambil sambil lewa dengan kebenaran itu dengan tidak mengamalkan SOP yang ditetapkan. Yang paling penting, terus amalkan SOP, elakkan berada di tempat yang sesak, sentiasa amalkan pencarakan dan jika anda masuki mana-mana jua premis, jangan lupa untuk imbas suhu dan juga amalkan imbas aplikasi MySejahtera. Salih Cikri untuk berita RTM. Lebih banyak produk pelancongan akan dibangunkan dan dinaik taraf di daerah PITAS bagi merancakan semula sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik. Turut diberi tumpuan pelaksanaan projek naik taraf jalan raya dan jaringan telekomunikasi. Pegawai Daerah PITAS Firuz Izzualdin Muhammad Zul yakin langkah itu bukan sahaja berupaya mempromosi produk ekopelancongan sedia ada, malah membantu menjana semula ekonomi penduduk setempat. Ia juga selaras peralihan Sabah ke Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN yang membolehkan lebih banyak sektor termasuk ekonomi dan pelancongan beroperasi semula. Kita mengambil pendekatan untuk merancangkan sektor pelancongan ini agar ekonomi di daerah PITAS ini dapat dikembangkan dan masyarakat di daerah PITAS ini dapatlah menjual hasil-hasil produk keluaran daripada daerah PITAS. Tidak terkecuali juga makanan-makanan tradisional daerah PITAS inilah. Firuz memberitahu RTM di Pejabat Daerah PITAS. PITAS terletak kira-kira 195 km dari Kota Kinabalu, mempunyai lokasi pelancongan tumpuan pengunjung dalam dan luar negara, antaranya Pulau Supirak, Dataran Bengkoka dan Bayview PITAS. Turut menarik perhatian aspek budaya dan makanan tradisi pelbagai etnik di daerah ini. Berdasarkan statistik sebelum pandemik COVID-19, dianggarkan lebih 46,000 pengunjung termasuk pelancong luar negara datang ke daerah ini dengan purata 130 orang sehari. Pengunjung yang datang ke lokasi pelancongan di daerah sempurna diminta mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Ini susulan kebanjiran orang ramai di kawasan terbabit sejak beberapa hari lalu. Tinjauan kru RTM mendapati daerah ini mula dikunjungi orang ramai sehingga berlaku kesesakan di jeti-jeti pelancong. Ketua Polis Daerah Semporna, Superintenden Muhammad Farhan Lee Abdullah mengingatkan pengunjung yang datang juga perlu lengkap divaksin. Nasihat kepada pihak polis, kita maklum bahawa kita masih dalam keadaan zaman era pandemik COVID dan sudi arahan MKM Sabah lah. Jadi yang pastinya kita kena patuhi arahan semasa SOP penjarakan semua dengan face mask semua dan juga dengan cara masuk restoran kita patuhi kepada apa yang ada di SOP itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas kebanjiran pengunjung di Semporna sejak beberapa hari lalu. Tambahnya, kawalan keselamatan akan terus dipertingkat bagi memastikan keselesaan pengunjung termasuk melakukan sekatan jalan raya di kawasan strategik. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Teruskan bersama RTM untuk berita sahih dan tepat. Dengan itu, kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jominia untuk perkembangan dari Sabah.